dan salam sejahtera. So, kita jumpa lagi dalam Matematik Tingkatan 4 dalam bab yang baru, iaitu bab yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul. So, untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan fokuskan kepada standard pembelajaran 8.1.1, iaitu menerangkan maksud serakan. 8.1.2 membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik, seterusnya membuat kesimpulan. Okey. So, kita tengok yang pertama, 8.1 iaitu serakan. So, bila kita sebut serakan itu mesti melibatkan data. So, untuk pengetahuan kamu, data ini kita bahagikan kepada dua, iaitu data tak terkumpul, di mana kita dapatkan sesuatu data itu secara kita susun dia secara rawak saja. Okey, contohnya kita ada set data bagi 25 orang, umur bagi 25 orang. Okey, so data itu tidak terkumpul. Okey, kita letakkan dia secara rawak. Okey, tapi bila kita kumpulkan dia dalam satu jadual, kita panggil dia atau kita namakan dia sebagai data terkumpul. Okey, so ada dua set data tak terkumpul dan juga data terkumpul. Untuk tingkatan 4, kita akan fokuskan kepada set data tak terkumpul. So, lepas ni kamu akan jumpa banyak set data tak terkumpul. Okey, so untuk serakan, serakan ini ialah sukatan yang penting dalam statistik. Okey, sukatan serakan memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam suatu set data itu ditaburkan. Okey, so kita kena tahulah sukatan serakan itu. So, sebagai contoh, kita ambil satu permainan ataupun satu sukan memanah. Okey, kita pernah tengok orang memanah ni. So, biasanya dia akan panah tepat kepada kawasan yang di tengah itu. Okey, tapi kita tengok keputusan bagi dua pemanah ini. So, yang pertama, gambar rajah di sebelah kiri. Okey, kalau kita tengok anak panah itu tak ada satu pun yang jatuh tepat kepada titik tengah. Okey, ada yang hampir, tapi tak ada yang jatuh betul-betul pada titik tengah. Kemudian kita ada beberapa lagi anak panah itu yang kedudukannya agak ada jarak antara satu sama lain. Kalau kita tengok yang paling dekat dengan tengah ni dan yang paling jauh daripada titik yang tengah itu, kita nampak ada beza jarak antara kedua-dua anak panah. Jadi, kita nampak gambar rajah di sebelah kiri ni kurang baiklah, kurang tepat. Okey, berbanding dengan gambar rajah di sebelah kanan, kita dapati bahawa semua anak panah tertumpu betul-betul di kawasan tengah ataupun tepat di kawasan tengah. Okey, kalau kita tengok jarak antara satu anak panah dengan anak panah yang lain pun sangat kecil. Okey, so antara dua gambar rajah ini, yang manakah lebih baik? Yang manakah lebih tepat? Okey, yang manakah serakannya lebih kecil? Okey, so kalau kita bandingkan, kita dapati bahawa gambar rajah di sebelah kanan itu serakannya lebih kecil. Okey, di mana kedudukan anak panah itu rapat antara satu sama lain. Jaraknya kecil. Okey, beza jarak antara satu sama lain itu kecil. Berbanding dengan gambar rajah sebelah kiri ini, kita katakan sebagai sukatan serakan dia lebih besar. Okey, serakan adalah lebih kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Okey, julat itu ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Okey, so serakan, cara untuk kita menentukan serakan. So, bagaimana kita nak tentukan serakan? Nak tentukan serakan, kita kena cari beza. Cari beza antara cerapan terbesar dengan cerapan terkecil. Apa itu cerapan? Cerapan itu ialah data yang kita dapat lah. Nilai-nilai yang kita dapat tu. So, apakah nilai paling besar?
tolaklah dengan nilai paling kecil. Jadi kita akan dapat tahu sirakan dia. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maksudnya nilai paling besar tolak nilai paling kecil itu kita dapat julat dia besar, maka menunjukkan bahawa data itu diserak lebih luas. Okay. Tetapi sekiranya beza antara nilai tersebut adalah kecil, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data mempunyai serakan yang kecil. Okey. Sebagai contoh, okey, nyatakan beza umur bagi data ini. So, katakanlah kita ambil data tadi, data yang menunjukkan umur bagi 25 orang. So, apakah beza umur? So, umur yang paling tua, kita ambil yang paling maksimum dalam jadual ini ialah, dalam data ini ialah 64. Okey. Umur yang paling muda dalam data ini ialah 41. Jadi, beza umur ialah nilai yang paling besar tolak dengan nilai yang paling kecil, jadi kita dapat 23 tahun. Okay, jadi kita tak boleh nak bandingkan lagi sebab kita hanya ada satu set data. So, bila kita ada lebih daripada satu set data, kita boleh buat pembandingan. So, untuk soalan ini hanya minta kita carikan beza. Okay, apakah serakan paling umur paling tua dengan paling muda, apakah beza umur sahaja. Okay, untuk sukatan serakan nanti kalau kita ada perbezaan bagi perbandingan bagi dua set data. Okey. So, bila kita sebut, kita pergi kepada perwakilan data. So, ini kita pergi kepada 8.1.2. Okey. So, bila kita sebut perwakilan data, kita ada dua plot yang kita akan belajar dulu untuk kali ini. So, dalam video ni kita akan belajar bagaimana nak memplot batang dan daun, dan satu lagi ialah plot titik. So, plot batang dan daun tu, katalah kita ada satu data tak terkumpul. So, bagaimana kita nak plotkan data ini kepada bentuk ataupun plot batang dan daun. Okey, batang dan daun itu maksudnya sebelah kiri mewakili batang itu ialah 10, daun itu mewakili sar dia. Okey, dan dia ada kekunci di sinilah, bermaksud 2 palang 7 itu ialah bermaksud 27. Dan satu lagi kita ada plot titik. Plot titik itu ialah daripada data tak terkumpul, kita boleh plotkan dia kepada titik-titik yang mewakili data tersebut. Okey, bagaimanakah kita nak memplotkan plot batang dan daun ni? So, kita tengok dulu plot batang dan daun. Katalah kita diberi satu data tak terkumpul, data rawak, dan dia minta kita untuk membuat plot batang dan daun. So, kita buat satu persatu. Biasanya batang dan daun ni kita mulakan dengan nilai paling kecil dalam data. Okay, dalam data ni kita tengok paling kecil ialah 13. Jadi kita tulis ataupun kita buatkan 1 di bahagian batang dan juga 3 di bahagian daun. Kemudian kita dapati ada satu lagi nilai 13. Okey, dalam data tersebut. Jadi satu batang itu kita tak perlu tulis lagi, kita hanya tulis di bahagian daun 3. Okey. Kemudian ada lagi nombor 15. Jadi kita tulis saja 5. Ada nombor 15 lagi, kita tulis lagi 5. Kita buat satu persatu. Okey, yang mana ada batang dia 1. Okey, ataupun nilai puluh dia 1. Okey, kemudian kita ada 17, kita tulis 7, dan juga kita ada 19, kita tulis 9. Okey. So, bila kita cek dah habis. Biasanya untuk daun ni kita akan tulis daripada kiri ke kanan itu nilai paling kecil hinggalah nilai paling besar. Okey, kemudian kita pergi ke
batang 2, so kita ada 20, kita tulis 2, daun dia ialah sifar. Okey, kemudian kita tengok lagi, ada lagi nilai 20, jadi kita hanya tambahkan sifar. So biasanya untuk mengelakkan kesilapan, kita akan tandakan di atas. Okey, nombor apa yang kita dah masuk dalam jadual ni, dalam plot batang daun ni, kita akan cancelkan ataupun slashkan nombor itu di atas supaya kita tak ulang nombor yang sama. Okey, selepas 20 kita ada 21, jadi kita tulis 1. Kemudian kita ada lagi 21, kita tulis lagi 1. 22, kita hanya tulis 2. 23, okey, seterusnya kita ada 24, kita tulis 4. Lepas tu kita ada 25, kita ada 25 lagi, kemudian kita ada 25 lagi. Okey, so kita ada nombor-nombor 20-an. Okey, lepas tu kita tengok kalau tak ada dah, kita teruskan kepada batang yang ketiga, iaitu 30. So kita mula dengan 32. Jadi di daun itu kita tuliskan nombor 2. Kemudian nombor 30-an lagi kita ada 39. Jadi kita tulis 9. Okey. Kemudian kita pergi ke 4, kita ada 41 di sini. So, kita tuliskan 4 dan 1. Seterusnya kita ada lagi 41 di bawah ni, kita tulis 1 saja. Kemudian kita ada 42, kita tulis 2. Kemudian kita ada lagi 42, kita tulis 2. 46. Kemudian 48. Okey, seterusnya kita ada 5. Jadi 5 sifar, 50 ni 5 sifar. Kemudian kita ada satu lagi 50 di sini, jadi 5 sifar. 52. Jadi kita tulis 2. 52, kita tulis 2 dan juga 53. Kita tulis 3. So kita tengok daripada data kita dah tandakan semua dan kita dah masukkan dalam plot batang dan daun. Okey. So apa yang kita boleh katakan daripada plot batang dan daun ni? Ada 54 satu lagi So biasanya untuk plot batang dan daun ni kita akan letakkan satu kekunci di bawah. Okey, supaya bila orang baca plot kita tu, orang tahu bahawa 1 palang 3 itu bermaksud 13. 2 palang sifar itu ialah 20. Okey. So daripada jadual batang dan plot batang dan daun ni, nombor paling kerap muncul adalah dalam julat 20 hingga 29. So dia berada di sini. Dan nombor yang paling jarang muncul ialah pada julat 30 hingga 39. Okey, semakin dia panjang ke kanan itu maksudnya nombor itu semakin kerap muncul. Nombor yang paling sikit di bahagian daun itu kita katakan nombor yang jarang muncul. Okey, so ini ialah plot batang dan daun. Bagaimana kita nak plotkan batang dan daun? Okey, kalau kita rujuk satu contoh dalam buku teks, dia ada bandingkan markah bulan April dan juga markah bulan Mei. Bagaimana kita nak plotkan batang dan daun bagi 2 bulan ini. So, kita buatkan plot batang dan daun tadi. Okey, kita letakkan markah bagi bulan Okey, daripada markah ujian bulan April ni, kita masukkan dalam plot batang dan daun. So, sekiranya kita ada 2 data, kita nak bandingkan antara bulan April dan bulan Mei, kita buatkan daun bagi bulan April tu di sebelah kiri dan juga daun bagi bulan Mei itu di sebelah kanan, di mana bahagian tengah itu ialah batang, okey, yang mewakili 50 bagi kedua-dua markah, okey, untuk bulan April dan juga bulan Mei.
Okey, kita tengok markah daripada bulan April. So data ini disusun bermula daripada nombor yang paling kecil sehinggalah nombor yang paling besar. Kalau daripada data yang rawak ni kita tak tahu data mana yang lebih bagus, data mana yang lebih baik, markah mana yang lebih bagus. Okey. Jadi kita plotkan dalam plot batang dan daun. So dari bagi bulan April, dia ada markah paling rendah ialah 32, 35, 35, 39. Jadi kita masukkan pada ruangan 3 pada ruangan batang, dan untuk daun dia kita ada 2, 5, 5, 9. Okey, 2 tu rapat ke sebelah kanan. Okey, kemudian diikuti dengan 5, 5, 9. Kemudian kita ada untuk 40, so kita ada 41, ada 2 41, 41. So dia banyak daripada 40-an ni. 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48, 49. So ada banyak daun di bahagian 40-an. Okey. Kemudian untuk 50 kita ada dari 50 hingga 59. So kita senaraikan apa nombor yang ada. So kalau nombor tu kerap berulang, contohnya 58 ada 3 kali, jadi kita kena letakkan 3 kalilah 38 tu. Okey. Dan 60 kita ada 61 dan 60 saja. So ini ialah plot batang dan daun bagi bulan April. So untuk bulan Mei, sebabkan tadi batang kita dah buat untuk nombor 3 ni, jadi kita tak perlu tulis batang lagi, kita hanya tulis dia punya daun saja. So daripada nombor bulan Mei ni, untuk 30-an dia ada hanya 34 dan 38. Jadi kita hanya tambah 4 dan 8. Kemudian untuk 40 hingga 49, kita ada 40, 40, 43, 46, 46, 49. Seterusnya kita tengok daripada nombor 50-an 52 sampailah 59. Jadi kita masukkan data untuk bulan Mei. Seterusnya 60-an, 63 sampai 69. Dan untuk bulan Mei ni, dia ada yang dapat markah 70 ke atas. Jadi kita kena tambahlah untuk batang dia untuk 7. Dia ada 71, 73, 75, 77. Jadi kita tambah di situ lagi 4. Okey, untuk daun dia. Jadi kalau kita tengok daripada data di sini, untuk bulan April, kebanyakannya mendapat markah 40-an. Okey. Tapi untuk bulan Mei, dia ada markah yang 50 ke atas dan ramai yang dapat 60 ke atas. Okey, malahan ada yang lebih baik, ada yang dapat 70 lebih. Okey, berbanding dengan bulan April, tak ada seorang pun yang dapat 70 lebih. So, jadi kalau kita nak bandingkan, kita boleh katakan pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. So, ini bagaimana kita nak plotkan plot batang dan daun, dan juga bagaimana kita nak membandingkan antara dua set data. Okey, seterusnya kita tengok pula plot titik. So, plot titik ialah sama juga seperti plot batang dan daun, bagaimana kita nak pindahkan data-data yang diberi ini ke dalam satu plot, okey, yang menggunakan hanya titik-titik. Okey, so kalau dalam data ini kita tengok nombor yang paling kecil yang diberi adalah 0, nombor yang paling besar adalah 8. Jadi kita buatkan satu garis mengufuk dan kita labelkan pada petak-petak itu dengan skala yang seragam. Okey, kalau macam saya ni, saya gunakan sebagai petak grid ni. Okey, kamu boleh gunakan petak buku tulis itu, ataupun lebih baik lagi kalau sekiranya kamu ada kertas graf. Okey,
So kita buatkan pada skala yang seragam. Garis mengufuk ini mesti menggunakan skala yang seragam. Sebagai contoh, 2 petak ini mewakili 1 unit. Okey, kemudian kita buat satu persatu nombor dalam data tak terkumpul ini kita pindahkan kepada plot titik. Okey, dengan mewakilkan dia kepada satu titik. Contohnya kalau kita ada nombor sifar, kita letakkan pada satu petak sifar ini, kita tandakan satu titik. Kemudian kita ada 3, jadi kita tandakan pada, plotkan titik pada nombor 3. Seterusnya nombor 1. Kita buat sehingga kesemua data itu dipindahkan kepada titik-titik. Okey, nombor 2. Seterusnya kita ada 5, 4. Kalau kita ada 4 lagi sekali, kita letak di atas dia. Okey, so kita ada 4 lagi, so kita letak di atas 4 yang pertama tadi. Kemudian kita ada sifar sekali lagi. Kita ada 6, kemudian 6 lagi, 8, 4, 7, 2. So ini ialah bagaimana kita nak pindahkan titik tersebut satu persatu. Okey, so kita biasanya kita akan tandakan di jadual di atas tu, petak di atas tu, supaya kita tidak melakukan kecuaian, kesilapan. Okey, sebenarnya jumlah data di atas tu mestilah sama dengan jumlah titik yang kita tandakan. Okey, so kita tandakan sehinggalah ke semua nombor itu diplotkan titiknya 3, 8 dan 2. So di sini kita nak dapati nombor manakah, ataupun kalau kita nak katakan ini adalah skor pelajar. So skor manakah yang paling ramai? Okey, kita dapati nombor 4 ni paling ramai. Nombor skor 1 ni paling sikit. So apa kita boleh katakan daripada plot titik ini? Dalam plot titik, cerapan paling tinggi ialah 8. Okey, nombor yang paling tinggi dia ialah 8. Dan paling rendah dalam ini ialah sifar. Dan nombor yang paling banyak murid skor ialah nombor 4. Okey, so itu ialah plot titik. So untuk plot titik ni bagaimana kita membandingkan dua set data. Contohnya kita ada, saya ambil daripada buku teks satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari sempena Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperolehi oleh murid. So, ini ialah plot titik yang dah disiap di plot. Okey, yang membandingkan antara skor bagi kuis sains dan juga skor bagi kuis matematik. So, titik-titik ini mewakili 20 orang murid. So, daripada plot titik ini, apa yang kita boleh katakan, apa yang kita boleh nampak? Serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. So, dia tengok di sini. Sebab dia katakan kuis sains ni adalah lebih besar serakan dia. Kenapa? Sebab dia ambil cerapan paling besar dia 15, cerapan paling kecil dia 8. Jadi 15 tolak 8. Okey, berbanding kalau matematik 15 tolak dengan 9. Jadi serakan sains itu, kuis sains itu lebih besar. Yang kedua, kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Okey, tadi kita dah katakan. Dan yang ketiga, skor kuis matematik adalah lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. So, di sini kalau kita nak banding serakan mana lebih besar, kita katakan serakan kuis sains itu lebih besar. Sebab apa? Sebab beza cerapan dia lebih besar. Kuis mana yang lebih baik? Okey, kita katakan kuis matematik lebih baik. Kenapa? Kalau kita tengok di sini pemberatan dia tu lebih ramai pelajar yang dapat 11 hingga ke atas.
Okey, berbanding dengan quiz sains. So ini bagaimana kita nak membandingkan plot titik. Okey, so dalam ni video kali ni kita dah belajar apa itu serakan, bagaimana nak buat plot batang dan daun, membandingkan plot batang dan daun dan mentafsirkannya. Okey, dan kemudian kita dah belajar juga macam mana nak buat plot titik dan juga bagaimana kita membandingkan atau mentafsir plot titik. So kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang.